Hari ni, Datuk tahu tak? Zaman terlalu mudah hari ni, orang pukau melalui ini je, WhatsApp. Kita hantar kat dia, dia baca saja WhatsApp kita, WhatsApp tu boleh terkena kat kita. Kita automatik akan transfer nombor akaun kat dia. Sebab ikan puyuh ni dia ada sensor. Sensor tu apa? Ikan puyuh dia tak boleh tahu gangguan tu ada. Cuma ikan puyuh dia boleh tahu signal ada gangguan daripada luar. Maknanya kalau ada gangguan daripada luar, biasanya orang akan bela ikan puyuh dulu. Jadi ikan puyuh ni dia ada signal awal. Assalamualaikum Datuk Seri Ustaz Suhaimi Rozani. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, baik Ustaz. Hari ini kita nak bincang pasal tajuk kita ialah pukau moden Ustaz ya. Memang saya pernah dengar Ustaz, pukau ni daripada saya kecil. Orang kata kalau orang nak rompak rumah orang dia boleh pukau orang. Kadang-kadang orang tu tengah jalan elok dia boleh pukau. Kadang-kadang ada juga orang lelaki yang dia pukau perempuan, dia boleh bawa balik kat rumah. Dia pukau orang ni, dia boleh ambil barang-barang kat badan orang tu, barang kemas. Macam-macam pukau ada. Lagi satu pukau ni, dia kalau rompak rumah orang, dia mesti nak makan nasi kat rumah orang tu, lepas tu dia berak kat dalam rumah orang tu. Dan adakah pukau juga, ada orang kata bela ikan puyuh tak boleh pukau rumah. Itu betul ke? Lepas tu ada tak benda tu khurafat ataupun kepercayaan, atau juga ada juga kata kalau kita kat dalam rumah ni kita tidur tu biar, kalau jangan tidur kepala semua kat sini, dia kena ada berselian silang, orang tak boleh pukau. Dan ada juga taruh penyapu lidi, taruh dia tegakkan dekat pintu supaya tak boleh pukau. Dan ada juga orang kata orang bela angsa dekat rumah untuk mengelakkan benda-benda yang pukau ni. Tapi mungkin yang terlebih dahulu, mungkin Datuk Seri Ustaz boleh terangkan apakah pukau ni dan apakah jin-jin yang terbabit dan manusia-manusia yang mana menggunakan pukau. Silakan Ustaz. Tajuk malam ni kita nak bincang berkaitan dengan pukau. Pukau ni sebenarnya adalah merupakan salah satu daripada sihir yang luar biasa yang berlaku dalam masyarakat kita. Cuma ramai di kalangan kita ni dia tak perasan apabila dia kena pukau. Jadi pada malam ni saya akan cerita sedikit berkaitan dengan intro-intro orang yang mudah kena pukau. Siapa yang mudah kena pukau, siapakah sasaran orang yang boleh kena pukau. Terutamanya kita yang ada anak-anak perempuan, yang ada anak-anak dara, kena jaga. Jadi pukau ni dia bukan benda kecil Datuk. Saya dalam masalah rawatan ni Datuk, orang yang kena pukau ni banyak dah memang habis duit kupang. Datuk bayangkan orang tu dia boleh pukau, ambil duit kita dalam keadaan tidak sedar. Contoh Datuk, dia pukau, dia ambil duit sampai orang tu boleh balik rumah bawa keluar duit daripada akaun bank dia tanpa sedar. Dia guna remote control. Orang tu hanya sedar sahaja apabila dia termakan benda-benda yang melibatkan asap. Sebab tu kalau Datuk perasan tadi Datuk tanya saya, pasal apa orang dulu bela ikan puyuh, pasal apa orang dulu tidur berselang kaki. Semuanya itu adalah petua-petua yang diajar oleh orang tua-tua kita dulu. Kerana orang tua-tua kita dulu ni dia buat kajian. Sebab tu kalau Datuk tengok macam mana orang asli tidur di atas pokok, dia ada cara dan kaedah dia. Pasal apa orang dulu-dulu Datuk dia bela ikan puyuh? Kenapa tu? Sebab ikan puyuh ni dia ada sensor. Sensor tu apa? Ikan puyuh dia tak boleh tahu gangguan tu ada. Cuma ikan puyuh dia boleh tahu signal ada gangguan daripada luar. Maknanya kalau ada gangguan daripada luar, biasanya orang akan bela ikan puyuh dulu. Jadi ikan puyuh ni dia ada signal awal. Kalau ada ikan puyuh ni, dia akan bagi signal, bagi tanda. Sama ada ikan tu berkodek-kodek kuat-kuat kan, dia bagi tanda awal. Jadi orang dulu-dulu dia tahu signal awal dipanggil. Macam saya pernah bagi tahu kepada Datuk, macam mana orang-orang Jepun dia boleh tahu macam mana nak jadi gempa bumi. Dia akan bela tikus. Dengan adanya tikus, dia boleh dapat kesan gempa bumi. Sebab tikus, dia ada connection yang rapat dengan benda-benda yang ada dekat laut. Dia punya penegaran dia itu dia lagi cepat. Sebab itu orang dulu-dulu dia akan tengok pada binatang. Orang dulu-dulu dia tengok pada alam, dia akan buat kajian. Datuk pernah tengok tak? Kalau orang dulu-dulu, kalau dia pergi belayar di laut, dia tak payah pakai peta lah. Dia hanya tengok pada bintang di laut saja. Yang kalau bela angsa tu betul ke? Yang tu pun juga boleh mengelakkan daripada gangguan sihir? Kebiasaannya dia ada sensor tu. Dia ada sensor. Dia dipanggil benda-benda macam tu dipanggil alat pengesan. Saya ambil contoh tu.
Okey, dalam Islam, Datuk pernah dengar tak salakkan anjing? Kalau orang Cina kan, kalau salakkan anjing tu dia kata salakkan hantu. Sebab anjing dia boleh nampak benda-benda tak elok. Kalau dalam Islam, Islam ajak pada kita antara binatang yang boleh nampak malaikat adalah ayam bapa. Ayam. Ya, sebab itu orang tua-tua dulu dia akan bela ayam. Jadi maknanya ulama-ulama dulu, orang tua-tua dulu dia bela binatang ni sebagai satu signal untuk jadi penanda arah. Sebab ada bahan yang kadang-kadang kita tak boleh nak capai melalui akal fikiran kita. Maka orang dulu-dulu dia buat melalui binatang. Oh, itu kadang-kadang ayam bapak ni pukul 4.30 pagi dia berkokok, maknanya malaikat turun, ada malaikat dekat situ kan? Ya, dia nampak. Jadi maknanya dekat sini Datuk, kita belajar satu ilmu, ada makhluk yang mana kita boleh nampak macam malaikat, kita boleh nampak malaikat itu. Ayam boleh nampak malaikat sebagai contoh. Anjing sebagai contoh kan. Anjing boleh nampak Jin. Kita panggil syaitan. Jadi maknanya dekat sini ada makhluk, ada binatang yang memang Allah bagi sensor untuk dia nampak, untuk dia bau. Sebab itu ada bahan-bahan yang kadang-kadang bahan-bahan itu diguna pakai juga untuk mengambil ilmu daripada makhluk-makhluk tadi. Contoh macam taring harimau, macam babi. Orang gunakan benda-benda tak elok macam tu. Jadi pukau ni macam mana sebenarnya Ustaz? Okey, pukau ni Datuk, dia sebenarnya adalah salah satu daripada ilmu sihir. Pukau ini dia digunakan adalah untuk akal fikiran kita. Okey, dalam tubuh badan kita ni Datuk, dia ada tempat-tempat tertentu yang benda itu transit. Antara tempat transit yang paling kuat benda itu duduk, salah satunya adalah akal kita. Sebab itu yang ini disebut dengan hipnoterapi, minda separa sedar. Minda separa sedar tu. Sebab itu bila dia kacau pemikiran kita, benda halus tu dia boleh take over dalam pemikiran kita. Dia kacau pemikiran kita. Datuk pernah tengok tak macam mana orang buat puisi? Kadang-kadang dia duduk di tepi-tepi laut, dia mendapatkan ilham. Ada yang kadang-kadang Datuk, kalau dia nak buat filem Datuk, dia duduk dalam jamban. Kerana idea lagi banyak. Tempat tu tempat tak elok. Tapi nak cerita benda-benda tak elok tu, idea dia boleh datang macam-macam. Sebab itu pemikiran kita kena jaga. Salah satu yang disebut dengan sihir pada pemikiran ni adalah yang disebut dengan sihir melalui pukau. Secara ringkasnya, pukau ni salah satu daripada 9 jenis cabang sihir. Cabang sihir ni dia ada banyak Datuk. Salah satu daripada cabang sihir itu, salah satunya kita nama dia pukau. Okey, pukau ni dia banyak fokus pada akal fikiran kita. Dan pukau ni dia boleh kena melalui macam-macam. Kebanyakan pukau yang boleh kena adalah melalui penglihatan. Bila tengok sahaja dia mudah terpukau, dia mudah terpesona. Itu pukau moden, tengok je dah syok. Kalau cantik, segak apa semua dah terpukau lah. Dia ada bacaan. Jadi dia pukau ni dia memberi kesan Datuk apabila dia ada unsur gangguan. Unsur gangguan itulah yang Islam tidak benarkan. Kalau sebagai contoh kita nak buat satu benda, kalau tidak ada unsur-unsur benda halus, benda tu tak ada isu Datuk. Yang jadi isunya apabila ada benda halus. Saya bagi satu contoh. Saya nak jual benda ni. Bila saya nak jual benda ni, saya buat dengan kaedah saya jual dengan ilmu marketing saya, itu tak ada isu. Tapi bila saya buat dengan tujuan nak bagi orang tunduk, bila orang tengok sahaja bahan saya ni, orang tunduk nak beli. Lepas beli lagi, nak beli lagi. Itulah salah satu ilmu yang disebut dengan pukau. Jadi cuba Datuk bayangkan dalam masyarakat hari ni, benda yang melibatkan jual beli ni, dah tentulah orang nak jual beli. Adakah pelaris tu pukau? Okey, bagus Datuk. Pelaris adalah salah satu daripada kaedah pukau. Pelaris, penunduk. Jadi semua karakter tu dia digunakan adalah untuk menundukkan orang. Jadi kalau biasanya orang-orang yang gunakan pukau ni ada juga perbuatan-perbuatan dia mesti berniat jahat. Kalau dia dah bergabung dengan jin, dia kebanyakannya berniat jahat lah. Betul tak Ustaz? Dia biasanya Datuk, orang yang menggunakan benda-benda macam ni orang yang menggunakan hawa nafsu dia lah. Kalau dalam perniagaan dia nak kaya cepat. Maknanya dia nak cuba ambil satu-satu keuntungan tapi dengan cara yang cepat. Dia bukan cara orang kata kita belajar melalui perniagaan yang betul. Patutnya bila kita nak berniaga, kita buat marketing, kita buat periklanan kan. Kita buatlah benda-benda yang boleh
menyebabkan orang tertarik untuk kita punya produk kita. Tadi Ustaz cakap siapa-siapa yang ada anak perempuan tu, itu yang kena berhati-hati. Kenapa Ustaz? Okey, pengalaman saya Datuk dalam libat dalam bidang rawatan ni, mereka yang menjadi sasaran kepada orang yang kena pukau ni kebanyakan adalah golongan wanita. Saya nak ambil satu contoh Datuk. Ini pengalaman saya lah. Dah berapa ramai yang datang bagi tahu dekat saya anak dia telah diperkosa dalam keadaan tidak sedarkan diri. Maknanya dia keluar, dia pakai baju macam ni, balik pun macam pakai baju macam ni juga. Tak sedap. Tapi sebenarnya dia sudah diperkosa. Pasal apa benda macam tu dia berlaku Datuk? Pasal hari ni Datuk, bahan-bahan untuk nak jadikan orang terpukau ni, benda tu dia mudah dapat dekat luar sana. Benda tu boleh dibeli. Maksud Ustaz betul? Dia punya pelarih-pelarih tu boleh dibeli. Kalau orang nak kenakan seseorang, dia boleh beli benda tu untuk kenakan seseorang. Katalah dia syok dekat anak perempuan kita, dia boleh beli pelarih tadi tu, dia calik dekat anak kita saja, anak kita boleh ikut. Ada juga dulu-dulu saya dengar Ustaz, dulu dengar kalau katakan ada, kadang-kadang ada perempuan ni bila ada lelaki kacau, dia macam dia ada ludah lah, dia tak suka, lepas tu ada dia orang pergi menuntut, lepas tu dia tepuk bantal perempuan tu datang kat rumah dia. Betul ke tu Datuk? Ya, sebenarnya itu di antara kaedah-kaedah ataupun petua-petua orang dulu-dulu. Dia ada kaedah, dia ada teknik, dia ada cara macam mana nak tundukkan orang. Benda tu dia belajar Datuk. Sebab tu bila saya mengkaji dalam dunia-dunia yang macam ni, dalam dunia misteri Datuk, bila saya kaji, rupanya ilmu-ilmu macam ni dekat luar sana terlalu banyak. Zaman moden pun ada lagi ilmu-ilmu macam ni ke Datuk? Ada Datuk. Ada orang pukau dekat dalam internet. Banyak Datuk. Hari ni, Datuk tahu tak? Zaman terlalu mudah hari ni, orang pukau melalui ini je, WhatsApp. Kita hantar kat dia, dia baca saja WhatsApp kita, WhatsApp tu boleh terkena kat kita. Kita automatik akan transfer nombor akaun kat dia. Itu scammer Ustaz. Ya, itu yang menjadi masalah Datuk, itu yang menjadi permasalahan bila saya buat rawatan. Sebab hari ini dengan teknologi macam ini, orang dah kena tipu dan orang dah kena pukau. Tanpa berdepan macam ni pun, melalui ini saja orang dah mula transfer duit. Bukan transfer sikit-sikit Datuk, 30,000. Baru-baru ni Ustaz, saya adalah jadi moderator dengan PDRM. Scammer ni ataupun pukau moden yang melalui internet ni, 1 tahun hampir 1 bilion dekat Malaysia saja kena tipu. Betul. Sebab apa Datuk? Sebab ni lah dia menggunakan unsur sihir tadi. Dengan adanya unsur sihir tadi, dia boleh tundukkan orang, dia boleh percayakan orang, dia boleh yakinkan orang. Jadi inilah cara yang paling mudah untuk orang dapat duit. Itu yang saya kata. Masyarakat dekat luar sana kadang-kadang bila mereka tak kena, mereka buat tak kisah. Bila dah kena habis duit puluh-puluh ribu, baru mereka tersedak. Tersedak pun dah tak ada guna dah Datuk. Sebab duit dah habis dah. Ada sahabat kita Bidayah Harun, dia kata, Ustaz, pukau dengan manderem tu sama? Sama aja. Cuma manderem tu dia punya bacaan-bacaan saja, mantra-mantra aja. Tapi dia punya nawai tu, tujuan dia sama aja, menundukkan orang. Saya ada satu kes tau Datuk. Dia ni kahwin 4. Bini dia pertama doktor, bini dia yang kedua lawyer, bini dia semua businessman Datuk. Bayar dekat dia 1 bulan, seorang bayar 4,000. Bini dia kena bayar kat dia? Bini dia belah dia. Tapi Datuk tahu dia pakai ilmu apa? Ilmu dia memang dahsyat lah. Ilmu pengasih untuk tundukkan wanita-wanita. Dia pandai Datuk. Dia cari wanita-wanita yang berkejaya, yang duit banyak, yang boleh belah dia ya. Bagi kereta dekat dia, bagi rumah dekat dia. Lepas tu pula, bayangkan wanita-wanita ni bila dah mula dia kena macam ni Datuk, dia dah buang mak dan ayah. Mak ayah cakap apa pun dia tak ingat dah. Duit tiap-tiap bulan dia transfer. Ini yang banyak Datuk, yang saya menghadapi masalah dalam saya merawat. Saya beritahu Datuk, nak rawat datang je pusat rawatan saya. Tapi kena tunggu lah. Kena tunggu betul-betul lah. Sebab orang terlampau ramai. Habis kalau macam nak mengelakkan pukau, doa-doa yang boleh kita baca untuk mengelakkan orang pukau, ialah kita mana tahu orang tu nak pukau kita. Okey, dia macam ni. Macam saya selalu pesan dekat mana-mana, kalau sekiranya pukau ni, dia tak suka pada benda-benda yang melibatkan masam-masam. Jadi kalau orang dulu-dulu, dia kalau pergi mana pun, dia akan bawa limau. Dia bawa limau ataupun dia bawa perfume yang bau macam limau. Dia pergi mana pun dia akan standby. Paling tak ada pun benda-benda kalau macam kita ni Datuk, minyak cap kapak. Biar ada satu benda yang mana benda tadi tu dia dapat kesan. Contohlah badan kita tak selesa. Kita ambil minyak wangi tu kita letak, kita akan bau. Kalau orang nak pukau kita, minyak yang bau wangi dia akan bau busuk. Panggil tanda awal yang boleh kita tahu. Saya selalu ajak macam ni Datuk. Di sekeliling kita ni, kita tak tahu orang nak buat apa kat kita.
Saya bagi contoh Datuk, kita bangun tiap-tiap pagi, kita mesti nak kena tahu, badan aku ni kuat ke tak kuat hari ni. Jadi kita nak buat apa? Okey, guru saya ajak, mudah aja. Pertama sekali, cuba rasa kita punya nadi hidung kita ni, belah kanan dengan belah kiri. Kalau belah kanan kuat ni, bagus. Nak buat apa pun, cuba tengok kita punya sudutan belah kanan ni dia akan lagi kuat tu bagus. Itu satu. Okey, yang kedua, kalau kita orang Islam, mudah aja. Kita nak keluar rumah, pastikan Fatihah tu boleh baca dengan mudah. Mudah aja. Kalau Fatihah tak boleh baca dengan cara yang betul, jangan keluar lagi rumah. Mungkin ada benda tak kena dekat sistem yang ada dekat luar rumah kita. Itu dia antara petua-petua yang boleh kita guna pakai lah. Sebab tu orang dulu-dulu kalau Datuk tengok, dia buat macam-macam. Dia pakai baju dia ni, dia pakai baju dalam dia bagi beralih. Sebab dia tak mau sihir kena kat dalam. Macam Datuk kata lah, bila tidur malam, penyapu dekat rumah tu diterbalikkan. Itu semua lebih kepada petua-petua orang tua-tua dulu. Petua-petua ni boleh pakai Ustaz kan? Bukan syirik Ustaz kan? Petua ni boleh pakai selagi mana tidak ada dalil yang mengharamkan. Cuma yang jadi masalah tu, bila petua tu dia melibatkan keyakinan. Macam orang kata letak penyapu terbalik. Kalau macam saya, daripada saya ajak letak penyapu terbalik, lebih baik baca Fatihah. Kita ajak masyarakat buat satu kepercayaan tapi yang melibatkan agama. Sihir melalui WhatsApp. Sekarang ni yalah dulu pakai telefon, sekarang ada WhatsApp sama kat telefon dekat tu dia menggunakan gelombang. Ya. Jadi sebab itulah bila kita baca WhatsApp, bila kita tengok video, kita kena ingat kalau orang nak kenakan kita melalui WhatsApp pun kita boleh terkena. Jadi kita jangan rasa macam benda ni tak ada. Saya selalu kata ilmu ni tolong ambil pasal kalau kena dekat anak cucu kita memang penat kita. Tapi pukau ni sebenarnya kebanyakan yang saya tahulah dulu-dulu dia orang banyak nak merompak rumah, pukau perempuan. Tapi kadang-kadang dia tak sedar bila kadang-kadang dia belajar sesuatu ilmu pukau tu, dia pukau perempuan tu, lepas tu perempuan tu jadi isteri dia. Dia memang niat baik tapi dia guna pukau. Adakah itu pun salah juga ke Ustaz? Dia macam ni Datuk, dia tujuan tidak boleh menghalal cara. Tujuan kita baik, kita nak kahwin. Tapi cara kita ambil tu dengan cara yang tak betul. Dia jadi masalah dia macam ni. Bila pasangan kita yang kita kahwin tu, dia kahwin bukan kerelaan hati dia. Tapi dia kahwin sebab ada benda tadi. Itu yang akan menjadi masalah. Perkahwinan tu dia tak akan kekal. Akhirnya dia jadi masalah lah. Sebab dia tak akan jadi cinta sejati. Okey, ni ada satu soalan ni Ustaz. Dia kata kat sini, Ustaz JJ, kalau saya amalkan ayat Al-Quran iaitu penunduk musuh, Bismillahirrahmanirrahim, Summum Bukmum Ngumyum Wahum La Yarji'un. Ini boleh ke pakai ni Ustaz untuk menundukkan orang?